Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, penonton dan pendengar yang saya muliakan, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang diberikan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu di alam maya ini, dan terima kasih juga kepada anda semua kerana sudi menonton ataupun mendengar siri program Wasatiyah Online bersama Pergas. Alhamdulillah, sebelum saya maklumkan, ingin saya perkenalkan diri saya sendiri, iaitu saya Firdaus bin Azhari selaku host anda pada program Wasatiyah Online kali ini. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ingin saya kongsikan sekali lagi tentang program ini. Ia merupakan salah satu program dakwah yang memberi ruang perbincangan ilmiah dan juga perkongsian pengalaman bersama para asatizah jemputan yang kita akan kenalkan sebentar nanti mengenai hal ehwal semasa yang terjadi di Singapura ini khususnya. Jadi dengan itu, Pergas mengambil kesempatan dengan menggunakan wadah media sosial seperti Facebook, online radio, Spotify dan sebagainya untuk menyampaikan mesej utama dalam menonjolkan dan juga memupuk nilai-nilai yang terdapat dalam kesederhanaan dalam Islam, dalam masyarakat kita, khususnya di Singapura. Jadi Alhamdulillah, oleh itu anda juga boleh mendengar episod ini dan juga episod yang seterusnya dalam app Spotify anda. Dan terima kasih juga kerana mengikuti kami dalam episod kali ini. Dan kami juga berharap agar episod pertama dan yang kedua dan yang ini dan juga yang seterusnya akan mendapatkan anda semua manfaat daripada apa yang akan disampaikan, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi penonton yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah pada episod kali ini kami mengundang seorang lagi ustaz yang tidak kurang penglibatannya dalam berdakwah di Singapura. Beliau ini seorang yang aktif dengan kegiatan dakwah dari pelbagai sudut dan juga cara. Antara yang menarik juga, beliau merupakan seorang pengarah bagi salah satu travel agency yang dikenal ramai. Tanpa membuang masa lagi, ingin saya perkenalkan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Jalaluddin bin Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz, sihat? Baik Ustaz Firdaus, masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah, berseri-seri Ustaz, menawar wajahnya. Sihat-sihat aja lah sekarang ni nampaknya. Alhamdulillah, dalam keadaan kita hidup dalam penularan COVID-19 ni, insya-Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Ustaz Jalaluddin. Saya ucapkan dan terima kasih juga kerana sudi bersama kami dalam siri kali ini, dan insya-Allah walaupun kita berada di tempat yang berbeza, namun kita masih tetap boleh bersua muka dalam alam maya ni, insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak tentang Ustaz Jalaluddin Hasan. Beliau merupakan seorang pelajar daripada Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Betul Ustaz ya? Betul. Alhamdulillah. Kemudian dia lanjutkan pelajarannya di Universiti Al-Azhar Al-Syarif, dalam jurusan hadis. Kemudian melanjutkan lagi masternya di UIA, jurusan tafsir Al-Quran kontemporari dan juga isu semasa. Alhamdulillah. Dan juga dan sekarang juga Ustaz Jalaluddin merupakan naib presiden bagi AMTAS, iaitu Persatuan Travel Agency Muslim Singapura, dan juga pengarah bagi urusan Jalaluddin Travel and Services. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang sangat baiklah bagi Ustaz Jalaluddin yang saya kenali. Alhamdulillah. Jadi Ustaz dah sedia Ustaz untuk kita teruskan perbincangan ini? Tak sabar untuk berkongsi. Masya Allah. Okey Ustaz. Soalan ataupun sebelum kita masuk soalan lah, tajuk pada hari ini. Sesi pada kali ini kita akan kongsikan tentang topik yang pada saya rasanya macam cukup menarik untuk kita kupas, dan saya rasa Ustaz merupakan antara orang yang paling sesuai lah untuk kita kupas topik ini, iaitu topik yang berbunyi hidup lebih indah dengan mata hikmah. Jadi
kita ni hidup di pentas dunia penuh dengan kepelbagaian, susah dan senang, kaya dan miskin, ada yang diberikan nikmat, ada yang diberikan kesusahan dan sebagainya, diberikan cabaran, dugaan dalam hidup. Jadi seperti yang kita tahu, kadang-kadang ada perkara yang terjadi yang tak seperti kita inginkan. Kan berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi soalan saya yang pertama, bagaimanakah kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini hendak menjadi orang yang sentiasa melihat hikmah di sebalik apa yang terjadi dalam diri kita? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Firdaus. Ya, nampak hijau je Ustaz dari sini ya. Masya-Allah. Warna-warna Islami insya-Allah. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada Pergas, kepada Jabatan Dakwah Pergas yang sudi mengundang saya pada petang ini untuk sikit sebanyak berkongsi berkongsi ilmu tentang satu tajuk yang saya rasa tajuk ini penting untuk kita perbahaskan, tentang hikmah. Hikmah di sebalik sesuatu yang terjadi, hikmah di sebalik musibah, hikmah di sebalik perkara-perkara yang tidak kita senangi. Ya, supaya tujuannya apa Ustaz? Supaya kita tidak buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kepada tajuk perbincangan seperti melihat tentang masalah tekanan hidup yang semakin tinggi pada hari ini. Setiap bulan apabila meningkat satu bulan ke satu bulan, tekanannya semakin kuat. Baru-baru ni kita dengar banyak orang yang telah dibuang kerja di RWS. Kita lihat juga dengan keadaan masyarakat kita yang bekerja tetapi tidak ada overtime. Ya tak? Dan juga tekanan-tekanan tak boleh keluar rumah, stay home notice. Jadi macam-macam lah yang membelenggu. Saya rasa tajuknya terlalu luas. Mungkin saya boleh ambil sedikit hikmah tersebut. Bahawa melihat sesuatu perkara itu supaya kita kurang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita bercakap tentang masalah Ustaz, bila kita berbicara tentang masalah, apa pun alasan yang kita beri agak sulit untuk orang terima. Sebab masing-masing orang ni mempunyai alasan-alasan mereka yang berbeza. Ya. Jadi untuk kita nak membuatkan mereka dapat menerima, kita kena pandang dengan pandangan iman. Dengan keimanan, kita melihat sesuatu perkara itu dengan keimanan. Kalau tidak apa alasan mungkin yang kita berikan kepada mereka, mereka mungkin akan berkata, alah kau tak kena, aku yang kena. Lebih-lebih lagi dalam masalah musibah Ustaz. Lebih-lebih lagi dalam masalah musibah. Ya, mungkin saya boleh kupas sedikit Ustaz ya. Musibah ni sesuatu perkara yang tidak menyenangkan. Apa makna musibah? Sesuatu perkara yang tak menyenangkan. Sakit gigi, musibah. Ya tak Ustaz? Sakit perut, pun musibah juga. Sebab apa saja yang tak menyenangkan. Bukan setakat tsunami, bukan setakat wabak, bukan setakat apa. Jadi perkara-perkara begini sering secara halus mengganggu perasaan kita. Terdetik dalam fikiran kita, ya, terdetik dalam fikiran kita, kadang-kadang boleh membawa kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mesti terjadi kepada saya, bukan terjadi kepada orang yang lain? Jadi manusia ini kalau dia tak melihat kepada hikmah, kita mudah jatuh kepada dua perkara. Ya, terutama dalam masalah tidak senang yang dinamakan musibah. Bila manusia tidak bersabar dan melihat ni secara hikmah, bijaksana, manusia terbagi kepada dua. Yang pertama, manusia yang suka berkeluh kesah. Ya, yang berkeluh kesah ni terbagi juga kepada dua. Ya, dahlah dia berkeluh kesah ni rugi. Pertama, dia berkeluh kesah bila dia susah. Dia kehilangan dua benda. Perkara yang pertama, dia sudah kehilangan apa yang dihilang. Yang kedua, dia kehilangan pahala. Pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita dah terjadi musibah, kita dah hilang barang Ustaz. Dah kehilangan orang kita sayang, kita kehilangan kerja, kita kehilangan pendapatan. Dahlah satu musibah. Tambah pula dua musibah, kita kehilangan pahala. Kerana ke dalam situ juga adalah benda-benda halus yang boleh banyak membuat kita berburuk sangka kepada Allah SWT. Tak redha dengan ketentuan Allah. Seterusnya lagi, golongan yang bersabar. Golongan yang bersabar ni dia mendapat pahala yang besar daripada Allah SWT. Sebab kita perlu memahami Ustaz, untuk sidang penonton yang saya hormati sekalian, kita perlu memahami bahawa hidup ni adalah dewan peperiksaan. Kalau nak lulus peperiksaan kena banyak jawab banyak soalan. Kita kena jawab banyak soalan-soalan untuk naik kelas ni.
Jadi kalau kita gagal, bukan bermakna soalan yang susah, kerana kita salah jawab. Salah menjawab kepada soalan-soalan yang diberikan. Ya, bukan kerana soalannya, kerana jawapannya salah. Jadi jawapan-jawapan yang salah ni, jawapan-jawapan yang betul ni ialah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat sesuatu tu dengan cara yang positif. Dia memang negatif, Ustaz. Tapi macam mana kita nak merubah sesuatu yang negatif tu ke arah yang positif? Ya. Kalau kita nak fikir negatif, kita akan banyak menghadapi masalah tambahan. Duduk termendung, keluh kesah, tengah-tengah sana, tengah-tengah sini. Tak boleh berbuat apa-apa. Badan kita semua menjadi ketat. Ya. Tapi kalau kita sabar, otot-otot kita menjadi longgar. Dan kita boleh kembali untuk berkarya. Untuk mencari jalan keluar di atas segala masalah yang kita hadapi. Ya. Oleh kerana itu, sebab itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang ditimpa musibah, kesulitan atau benda yang tak menyenangkan, lalu dia sabar, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Kerana mau tak mau, masalah tu telah terjadi. Awak kesah pun, awak resah pun, benda itu sudah terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa orang putih boleh kata, when you worry make it double. Kita dah doublekan benda tersebut. Dengan sendirinya kita jadikan berat, bertambah berat. Jadi berjalan pun jadi susah, tunduk aja. Sebab manusia punya perwatakan dia menunjukkan dia sedang, apa yang sedang menimpa dia. Kalau dia jalan tunduk gini je, maknanya sedang banyak benda berat atas kepala. Walaupun tak nampak. Jadi dia akan mengurangkan produktiviti kita, membuatkan orang yang suka berputus asa. Ya, jadi sebab itulah kita kena melihat kebaikan di sebalik kejadian. Dan seperti mana kita maklum, setiap yang Allah jadikan itu semuanya baik, Ustaz. Dan kita ni makhluk Allah adalah alat Allah. Kadang-kadang Allah nak memberikan sesuatu kepada orang, tapi menyusahkan satu orang yang lain. Ibaratnya petani, Ustaz. Orang yang bertani. Mungkin di Singapura kita kurang melihat. Kalau hujan, petani inilah yang paling gembira. Sebab hujan. Tapi kalau orang naik motor, Ustaz, itulah masa yang paling sedih. Siapa ada yang naik motor di sini? Itu yang waktu yang paling sedih kalau hujan, Ustaz. Dahlah jalannya licin. Ya, baju hujan tak bawa. Ya Allah. Tapi kerana Allah nak memudahkan satu orang yang lain. Jadi kita ni menjadi mudah. Kita menjadi susah. Tapi kadang-kadang bila Allah nak memudahkan kita, orang lain pula menjadi susah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ya, dia kata, "La nabluwannakum." Ana la nabluwannakum ni kita faham dalam bahasa Arab. Aku pasti akan menguji kamu. Kamu tak boleh lepas dia. Anak yang baru lahir pun pasti ada ujian dia nanti satu hari 20 tahun yang akan datang yang berat yang pernah kita hadapi. Semua orang di dalam dunia ni, yang melihat, yang tak melihat, yang mendengar, yang menonton, semua pasti akan merasakan sedikit kesulitan, sedikit kesusahan, sedikit kelaparan. Kelaparan bukan tak ada duit, tak bawa duit dah sampai ke kedai tu. Contoh je begitu. Apa saja tu kesulitan, Allah kata pasti akan terjadi dan kita pasti akan menikmati. Walaupun kita tidak menolak, ya, bahawa ada unsur-unsur elemen yang orang mengatakan seperti mana dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang kamu dapat daripada kebaikan ni adalah daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalaulah ada benda yang perkara yang buruk terjadi, mungkin daripada ulah perbuatan kita sendiri. Subhanallah ya Ustaz. Kalau kita lihat Maha Suci Tuhan ni, bila dia berikan kita sesuatu kesulitan, ya, mungkinlah kita ni pernah merosakkan barang orang, ataupun kita pernah menendang kucing, ya tak. Tapi bila kita satu ketika terseliur kaki, subhanallah, benda tu suruh masuk dalam kepala. Mungkin kau pernah tendang kucing tak? Baik kau tendang sikit tu, tendang anjing ke, 1 bulan kaki kau tak boleh jalan. Allah jadikan setiap kali ada kesulitan tu, dia masukkan dalam kepala kita macam straight. Sup. Ni mungkin nanti kau pernah buat orang tak? Ini mungkin handphone orang kau pernah sebat tak? Ya, dulu ambil handphone Huawei, sekali hilang iPhone pula. Jadi ini semua benda masuk dalam kepala Ustaz.
Subhanallah. Sebab itulah ya, bahasa suci Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh memandang sesuatu benda itu hanya kepada yang zahir, orang yang bijaksana, ya, orang yang hak, ya. Bijaksana ni, orang kata hikmah ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya tak? Meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Dalam bahasa putih, put the right thing to the right place. Yang hak. Dan kalamullah hak. Dan Allah mengatakan kata-kata aku dalam Quran adalah hak. Kata-kata Allah dalam Quran adalah hikmah, adalah kebenaran, adalah hak. Jadi kita meletakkan sesuatu yang menyelamatkan kita daripada musibah yang lebih besar, iaitu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang terjadi kepada diri kita, ya, banyak memberikan pengajaran, pelajaran untuk kita, untuk memperkukuhkan lagi rasa ketuhanan dalam diri kita. Bahawa kita ni manusia yang amat lemah, kita ni boleh belajar daripada pengalaman episod-episod dalam hidup kita, membuatkan kita lebih matang, lebih kuat, seperti mana kata pepatah orang-orang Inggeris, apa yang tak dapat membunuh kita akan membuat kita menjadi lebih kuat. What doesn't kill us, make us stronger. Jadi itulah kekuatan dalaman yang perlu ada dalam diri kita, dan ini semua hanya dapat dilalui, ya Ustaz, dengan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempersiapkan diri kita. Bila kita di waktu siang, bersiaplah pada waktu malam. Sebab hidup ni siang dan malam, Ustaz. Kalau kita dah senang di waktu siang, bersiaplah untuk susah di waktu malam. Pasal susah dan senang ni ibarat malam dan siang. Bila datang malam, bersedialah untuk siang. Bila datang siang, bersedialah untuk malam. Jadi ini dua benda yang diibaratkan sebagai balance. Kita kena bersedia. Kalau kita dah waktu malam, bersiaplah susah untuk waktu siang. Kalau waktu siang, bersiaplah untuk susah pada waktu malam. Sebab susah dan senang ibarat siang dan malam. Jadi hikmah ini akan selamatkan kita daripada kita ni apa tu orang kata, condong kepada sesuatu yang lebih buruk, yang boleh merosakkan keimanan, boleh merosakkan kepercayaan, hubungan baik kita kepada Allah. Oleh kerana itu, yang terakhir untuk apa yang saya nak bincang di sini, Allah SWT memberikan berita gembira. Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan hikmah melihat, ya, dengan cara halus, ya, tentang apa yang terjadi ini, ya, membuatkan kita manusia yang lebih redha dengan ketentuan Allah SWT. Sebab tu kita mesti melihat dengan penuh keimanan. Kita tak boleh pakai logik. Kalau pakai logik, semua orang akan susah nak terima. Apa pun alasan yang kita berikan kepada seseorang, orang susah nak terima, Ustaz. Sebab semua orang ada alasan masing-masing. Engkau cakap gini senanglah. Engkau cakap gitu senanglah. Kau dah kahwin bolehlah. Aku belum kahwin. Aku handsome gini pun belum ada orang nak pinang. Aku non gitulah, Ustaz. Jadi apa kita punya alasan pun sulit nak diterima, ya, melainkan kita melihat dengan unsur keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Islam. Itu yang membezakan kita dengan masyarakat yang lain. Alhamdulillah, Ustaz, Masya Allah, tu penerangan yang sangat baik. Saya rasa saya pun dapat manfaat daripada apa yang Ustaz sebutkan, siang dan malam, kesusahan dan kesenangan tu bagaikan siang dan malam. Dan lepas bila Ustaz sebut tentang orang yang ditimpa musibah, ada dua, orang yang sabar dan juga orang yang sering berkeluh kesah, kan. Saya teringat satu hadis Nabi SAW bila Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra syakar wa idza asabathu dharra sabar. Jadi maknanya ajaib. Maknanya sangat ajaib tu orang yang beriman tu, bila dia ditimpa ataupun diberikan kesenangan dia bersyukur, dan bila ditimpa musibah dia bersabar. Jadi dua-dua adalah kebaikan sebenarnya. Bila kesenangan adalah perkara yang baik, musibah juga adalah satu perkara yang baik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk soalan yang seterusnya, saya nak tanya sikit tentang boleh, Ustaz. hikmah juga. Apabila kita timpa musibah ataupun yang terjadi pada diri kita ni bukan seperti apa yang kita inginkan, orang lain akan cakap dekat kita, mungkin diorang senang lah nak cakap kan yang kena kita, kan. Jadi diorang cakap, sudah-sudahlah tu, pasti ada hikmah di sebalik apa yang terjadi.
Jadi apakah sebenarnya Ustaz maksud pada ayat ada hikmah di sebalik apa yang terjadi itu Ustaz? Mungkin Ustaz boleh terangkan lagi. Ustaz Firdaus yang saya kasihi. Seperti mana kita maklum, bila ada ujian, pasti ada hadiah Ustaz bagi pemenang. Ya, bagi ada pemenang. Bila ada ujian, pasti ada hadiah. Ya tak? Sama ada Ustaz dapat nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Ya tak? Jadi bila setiap yang Allah berikan, pastilah itu ada anugerah daripada Allah. Pertama, kita sebagai orang beriman, melihatnya dengan pandangan gaib, iaitu pasti banyak ganjaran yang Allah berikan daripada Allah. Kita lihat ya Ustaz, cerita Nabi Ayub alaihi salam. Mungkin Ustaz pun maklum tentang kisah, tapi kita berkongsilah dengan penontonnya, mungkin ada mereka yang baru dengar. Nabi Ayub alaihi salam berapa tahun Ustaz dia menghadapi penyakit. Ya tak? Dia ada anak, kehilangan harta, kehilangan kesihatan. Nabi Ayub alaihi salam. Tapi bila dia mengadu kepada Allah SWT, dia berkata, inna massaniya dhur. Aku ni ditimpa sakit, ya Allah. Dia tak mintakan kepada Allah tu obat. Dia tak minta Allah tu sembuhkan dia. Dia cuba bilang kepada Allah, yang aku ni sakit. Dan apabila ditanya, isterinya bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai Abi Ayub, kau seorang Nabi Allah. Apa salah kau minta dengan Tuhan ni? Ya tak? Macam kita lah cakap lah, awak ni ustaz, awak ni itu. Ya, mintalah kepada Allah SWT. Ustaz kan ustaz. Biasanya orang kan jemaah cakap gitu-gitu. Ustaz kan ustaz. Takkan ustaz tak boleh settle? Kata, ya tak? Ya, tapi kita mempunyai prinsip yang berbeza. Ya, ala qadri maqam. Ya. Jadi bila isterinya bertanya kepada suaminya, kenapa tak minta kepada Allah supaya sembuhkanlah dia penyakit ni? Dia kata, wahai isteriku, berapa tahun Allah kasih kita senang? Maknanya setelah kita berumah tangga, kita senang berapa tahun? Dekat 40 tahun. Susah? 14 tahun. Alamak, susah baru 14 tahun. Senang 40 tahun. Tak ada harapan lah cakap kita. Malulah aku nak pergi jumpa dia, dia kata. Malulah aku nak minta dengan dia. Ya tak? Jadi ini ada kenikmatan yang berbeza Ustaz. Orang sakit ada nikmat. Orang sihat ada nikmat. Bila kita sakit, nikmat ni apa Ustaz? Kita rasa lebih banyak berharap kepada Tuhan. Ya tak? Kita lebih rasa berharap banyak. Itu bukan nikmat bagi siapa yang dapat melihat. Bagi siapa yang mahu. Ya sihat berapa? Ibarat Ustaz, dosa dengan pahala. Maksiat dengan pahala. Dua-dua ada nikmat Ustaz. Kalau orang maksiat tak ada nikmat, orang tak buat maksiat. Orang tak buat maksiat. Siapa kata maksiat tak ada nikmat? Semua maksiat tu nikmat Ustaz. Pahala pun ada nikmat. Bila bulan Ramadan kita baca Quran, mula-mula berat, tapi bila dah baca tak nak berhenti Ustaz. Nikmat dia ada. Nikmat sujud, nikmat rukuk, nikmat apa. Kalau kita cakap dengan orang yang luar yang tak sembahyang, dia tak tahu nikmat kita apa. Dan kita pun tak boleh faham nikmat dia apa. Apa yang kau buat zina sedap sangat. Pada kita ni, kita tak boleh angkat. Apa sebab tak sembahyang tu macam sedap? Pada kita tak sembahyang, bilang orang, aku belum sembahyang zuhur lah, aku belum sembahyang ni. Buat apa nak bilang orang? Tapi kerana rasa bersalah dalam diri. Ini ada perbezaan Ustaz. Nikmat pahala dengan maksiat pun ada nikmat-nikmat tersendiri. Dia tak boleh bergabung. Tak boleh bergabung. Sebagai sedikit penerangan lah. Ibarat orang dalam Islam, dia kata banyak sedekah, jadi kaya. Orang pula kapitalis kata banyak simpan, makin lokek, makin kaya. Ya tak? Seposen pun tak boleh, dia kata. Mau simpan juga. Nanti naik atas, jadi tinggi. Jadi bagi orang pula cakap, lagi banyak kau kasih, lagi berkah, lagi berkah, lagi berkah. Jadi ni dua tak boleh bergabung Ustaz. Dosa dan pahala tak boleh bergabung. Nikmat dengan maksiat tak boleh bergabung. Ya tak? Jadi ini benda setiap tu ada bidangnya. Kita pilihlah yang mana kita nak. Sebab tu kita kena melihat. Kalau kita tak nak melihat, kita melihat semua buruk, kenapa Ustaz pun boleh kena? Ustaz tak ada banyak doa ke boleh kena corona? Ustazah pun boleh kena kat dalam surah Khabar. Apa Ustazah tak baca doa ke? Aku lagi baik ni. Bukan makna itu. Kita ni semua alat Allah. Sebab tu kita kena melihat hikmahnya supaya kita ni tidak menjadi orang yang lemah longlai. Ya tak? Tidak menjadi orang yang mudah menjadi, orang kata dalam terperangkap dalam satu keadaan, mudah berputus asa. Jadi tengoklah hikmah. Tengok hikmah. Ada satu sahabat dulu. Dia nak kena bayar hutang dia, Ustaz. Hutang bank. Dia belum dapat bayar. Ya, ini sebagai satu cerita. Cerita lama lah waktu mengajar dulu. Tak boleh dapat bayar Ustaz. Naik motor khayal Ustaz. Kadang-kadang kita naik motor khayal. Polis pun boleh khayal Ustaz. Ya tak? Dia siapa-siapa pun boleh khayal. Semua orang boleh menghadapi. Mobil squad pun boleh khayal Ustaz. Kalau nak terjadi satu saat. Ya. Bila dia dah khayal, dia jatuh.
Orang terlanggar dia Ustaz. Orang langgar dia, macam dia bawa pun macam agak tuayang, jadi langgar. Langgar, jatuh, kaki patah. Bila kaki patah Ustaz, dia dapat duit insurans Ustaz. Insurans cover. Sedap lah. Jadi disebabkan itu, dia dapat bayar balik hutang dia dekat bank Ustaz. Jadi kadang-kadang dosa-dosa kita ni Ustaz, tak boleh dihilangkan dengan istighfar. Dosa-dosa kita perlu dihilangkan dengan sedikit susah di dunia untuk senangkan kita dekat akhirat. Susah dekat dunia ni untuk senangkan kita dekat akhirat. Senang dekat dunia, susahkan kita dekat akhirat. Jadi kita mempunyai pandangan yang berbeza. Seperti orang kata minum air arak di dunia tak dapat minum air arak di akhirat. Jadi begitulah keadaannya. Kadang-kadang susah dekat sini untuk senangkan awak kat sana. Sebab tu kita kena banyak berbaik sangka dengan Tuhan. Yang pentingnya hati kita lapang Ustaz. Kadang-kadang kita hilang kasut dia, hati kita punya resah, satu hari tak boleh tidur Ustaz. Kasut Nike. Kadang-kadang hilang beg duit Ustaz dalam 1,000, 5 minit dah lupa. Tak apalah, nanti boleh claim. Dia punya ringan hati itu berbeza Ustaz. Kadang-kadang hilang apa, tak payah cakap cuma mati hilang ni sampai besok pagi tak ingat. Ada orang kadang-kadang cincin berlian hilang pun, ya, petang dah lupa Ustaz. Tak apalah, nanti Allah kasih yang lain. Sudah, pada ketika itu Allah ringankan perasaan kita. Ringankan perasaan kita. Mungkin dia nak kasih orang lain handphone tu, ada satu Bangladesh datang, handphone hilang, Bangladesh mari. Mungkin awak taruh tepi, tapi dia nak kasih orang lain. Jadi dengan sebab itu, tertebuslah dosa awak yang tak boleh tertebus dengan istighfar. Jadi itu semua adalah satu pelajaran untuk kita, supaya kita tak buruk-buruk sangka. Belajarlah mencari hikmah. Belajarlah menjadi orang yang bijak. Belajarlah menjadi orang yang tenang dalam apa pun keadaan. Kita beza dengan orang beriman macam mana Ustaz katakan tadi. Ya, pelik betul tengok orang beriman ni. Bila dia susah, dia sabar pula. Ya, bila dia senang, dia bersyukur pula daripada Allah SWT. Ya, dalam bab-bab sabar ni susah Ustaz, pasal masalahnya sabar ni berbeza. Kadang-kadang hantar hilang duit, hantar boleh sabar. Ya tak, pada ketika tu benda tu ringan, tapi pada ketika tu jadi berat. Awak nak jumpa dengan bakal isteri, sekali cancel pula. Allah jadi berat pasal keinginan dan nak jumpa. Semalam-semalam tak ada apa-apa, hari ni lain. Jadi berbeza Ustaz. Hari ke hari kita punya perasaan pun berbeza, berubah. Ringan dan berat macam mana kita menerima sesuatu. Kalau pada hari itu kita relax, semuanya jadi ringan. Tapi kalau hati kita resah aja, semua jadi berat. Jadi itu bergantung kepada individu. Sebab tu kita kata, hikmahlah. Carilah kebaikan di sebalik setiap kejadian. Alhamdulillah. Bila Ustaz cerita tentang hikmah pula, saya teringat lagi satu ayat Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kan? Kita plan, Allah SWT pun ada plan Allah sendiri. Jadi yang sebaik-baik planner ataupun sebaik-baik perancang dan juga pengatur adalah Allah SWT. Jadi kadang-kadang yang terjadi pada diri kita tu tak seperti yang kita inginkan, tapi sebenarnya ada kebaikan yang menanti kita bila kita maju ke hadapan untuk teruskan kehidupan kita. Betul Ustaz. Anda nak tambah Ustaz. Boleh Ustaz, silakan. Waktu tu anda ada belajar, dulu kita belajar tauhid Ustaz, ya, akidah. Ustaz pun belajar, saya belajar. Cuma mungkin penerangan guru kita lain-lain. Bila kita belajar kepada tajuk qada dan qadar, kita ada satu perkataan yang tak lupa Ustaz. Guru saya pernah berkata, engkau mahu, aku pun mahu. Apa yang terjadi ialah apa yang aku mahu, yakni Allah, bukan saya Ustaz. Yakni Allah, apa yang aku mahu bukan apa yang kau mahu. Kalau apa yang kau mahu ni bersesuaian dengan apa yang aku mahu, kita jalan seiringan. Tapi kalau apa yang kau mahu tak seiringan dengan apa yang aku mahu, kita jalan maknanya tidak bersamalah. Jadi apa yang Ustaz nak tu tak terjadi bukan kemahuan Tuhan. Sebab Allah dia Maha Pengasih, sayang sangat dengan kita Ustaz. Sayang sangat dengan kita. Allah tu Maha Penyayang. Dia sayang betul. Dan kita mesti rasakan kasih sayang dia, baru kita dapat merasakan sentuhan dia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Terima kasih atas penerangannya. Jadi insya-Allah saya akan teruskan lagi dengan soalan yang terakhir insya-Allah. Soalan yang terakhir, sekarang ni dunia dalam keadaan tidak menentu dengan wabak COVID-19 yang sedang berleluasa sehingga masjid tutup. Kemudian ibadah haji pula ditundakan. Kan saya rasa Ustaz yang mengurusi travel agent mesti ni kan affected kan dengan benda ni kan. Jadi
apakah hikmah yang boleh kita singkap dalam keadaan kita ni, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit pandangan apa yang masyarakat Islam di Singapura boleh terapkan. Apakah hikmah yang terjadi di sebalik, sebenarnya apa hikmah yang kita boleh dapatkan dalam apa yang terjadi sekarang di Singapura khususnya? Saya boleh rumuskan apa yang terjadi di dalam dua perkataan. Ini semua adalah kehendak Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Kalau kita nak matikan cerita ni je, kita nak tutup dah, wabillahi taufiq lah. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Allah menghendaki. Sebab bila kita bercerita tentang musibah, musibah tak sebesar susah. Ma asaba min hasanatin. Musibah juga boleh jadi benda yang baik. Ma asaba bin musibah. Dan dia juga boleh menjadi fitnah. Fitnah ni maknanya dalam arti kata yang lain, firman Allah SWT, wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya tak? Allah kadang-kadang bila timpakan satu fitnah, bukan orang yang tertentu yang kena. Semua orang dikena, Ustaz. Unprecedented lah kita kata. Tidak ada contoh sebelum ini. Apa yang kita alami sekarang ni, mak bapak kita tak alami. Datuk-datuk kita tak alami. Tidak ada contoh, Ustaz. Sama macam pergi haji. Anda belum pernah mengalami, datuk anda belum pernah mengalami haji cancel. Diorang cerita ada 10 kali cancel. Bila cancel? Dulu cancel. Bila? Aku pun tak tahu dia kata. Tapi pernah cancel. Ya, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena redha, Ustaz. Kalau kita redha, dia ringankan sikit masalah kita. Kalau kita tak redha, dia akan memberatkan lagi. Jadi bila Allah turunkan satu orang yang baik, orang yang tak baik, orang awam pun boleh kena, Ustaz. Semua boleh kena merata. Sekarang ini merata, Ustaz. Corona tak kenal Habib. Corona tak kenal Ustaz. Corona tak kenal siapa. Corona bantai semua. Ya tak? Jadi, bagi siapa yang tak sekira orang awam ke, cikgu sekolah ke, siapa. Ni bukan siapa saya sendiri ke, siapa atas saya, siapa bawah saya, tanpa bahasa prejudis lah. Ya, kita menghormati setiap peringkat. Ya, asatizah kita, siapa pun boleh kena, Ustaz. Cuba kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu doa selalu saya mungkin dapat kongsi. Satu doa ya, habaib selalu amalkan, orang-orang soleh selalu amalkan. Mudah-mudahanlah Ustaz ni sebab kata-kata tadi semua boleh kena, tapi minta jadi sebab musabab. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najina mimma nakhaf. Wahai yang memberikan keamanan, ya, aminna mimma nakhaf, amankanlah hidup kami. Najina mimma nakhaf, ya amanal khaifin najina, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut. Ustaz, masalah takut ni Ustaz sebenarnya yang benda unprecedented ni, banyak benda yang terjadi pada zaman nabi-nabi yang terdahulu. Kita boleh ambil contoh nabi-nabi dan ulama-ulama yang pernah melaluinya. Sayyidina Nabi Allah Musa alaihi salam, Musa alaihi salam, dia pun pernah takut bila tongkat dia bertukar menjadi ular. Dia takut. Allah kata la takhaf. Jangan takut. Dia kata, tongkat kau tukar jadi ular, lepas tu dia bertukar balik jadi asa. Jangan takut. Kita atau lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila terjadi Nabi Muhammad, kita ambil Nabi kita dekat. Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi kita, kekasih kita Rasulullah, ya. Bila dia menghadapi wabak, dia pun takut. Ya tak? Dan takutnya bukan kerana apa, dia suruh kita lari seperti mana larinya kita berjumpa dengan harimau. Dan juga kita tahu dalam peperangan Rasulullah SAW takut melihat musuh yang datang. Walaupun Rasulullah orang berani, apa buktinya Rasulullah takut? Terjadinya sembahyang dalam peperang. Sembahyang takut, salatul khauf. Salatul khauf tu orang takut dalam sembahyang, tapi kena juga sembahyang. Banyak benda terjadi, Ustaz, ketakutan yang terjadi. Sehingga Saidina Umar bila nak pergi ke satu kota, bila sampai ke kota tersebut, nak dekat sampai orang kata ada wabak, dia kata kita pun nak balik ke tempat asal kita. Orang bertanya, kenapa kau lari? Dia kata, aku lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Jadi Ustaz, dalam Islam ni Ustaz, menjaga nyawa lebih utama dari menjaga agama. Menyawa ni jangan disalah faham, Ustaz. Bukan maknanya kita tak usah jaga agama, itu silap, itu orang ambil short form je. Menjaga nyawa. Kita kalau pergi masjid, yalah kita cakap secara umum Ustaz ya, walaupun boleh diperbahaskan lagi ya. Kita rasa masjid pun ada masanya perlu dibuka. Perlu lebih banyak orang yang datang.
Ya, yang kita takut ialah bila kita sampai ke tempat yang kerumunan, tempat orang yang ramai, kita boleh menyangkitkan penyakit kita ataupun dijangkiti oleh orang lain. Seperti orang kata kita sekarang tak dapat. Alhamdulillah kita dah dapat sembahyang berjamaah, cuma sembahyang Jumaat lah. Masih lagi dalam keadaan yang terbatas, ya Ustaz ya. Tetapi menyelamatkan nyawa itu lebih utama Ustaz. Menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Sebab tu disalahfahami oleh ramai orang. Kadang-kadang dia kata ustaz-ustaz kita ni macam weak sikit lah dia kata. Bab-bab ni dia tak ketat lah dia kata. Bab-bab ini dia takut lah. Apa nak takut? Pergi je lah. Ini takdir Allah SWT. Saidina Umar pun takut dengan Allah. Tapi dia kata aku keluar dari satu takdir ke takdir yang lain. Rasulullah suruh kita lari. Macam mana takut jumpa harimau. Sebab penyakit ini amat bahaya Ustaz. Penyakit yang kita cakap corona ni adalah penyakit yang amat bahaya. Cuma banyak orang yang pasal dah penat lama sangat duduk di rumah, dia tak kisahlah, nak kena-kena lah. Na'udzubillah. Jadi kena hati-hatilah. Jadi apa yang kita tak dapat jalankan tidak mengurangkan nilai kita sebagai seorang Islam. Kita dalam keadaan sedang wabak. Dan wabak ni dia perlukan masa untuk reda sehingga dapat jumpakan obatnya. Dalam satu ketika ni kita kena sabar lah Ustaz. Didik diri kita kena sabar, takdir kita. Mungkin satu hari kita boleh ceritakan cucu-cucu kita apa yang pernah kita hadapi pada hari ini, seperti mana yang orang-orang pandai kita selalu cakap, this is unprecedented, kita boleh jadikan story ni untuk orang-orang yang akan datang. Jadi ini ujian kita, kalau kita syukur, kita menghadapi dengan redha, pahalanya besar. Sebab setiap ujian pasti ada hadiah. Tetapi kalau kita tak bersyukur, kita lawan dan kita mula mencuba menjaga yang lain lebih penting daripada nyawa, kita akan ada masalah. Nyawa manusia tu perlu dijaga. Bila kita ada nyawa, kita boleh banyak beribadat. Bila kita tak ada nyawa, cukuplah sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi bila Ustaz jawab saya punya soalan tu dengan, saya ada dua perkataan untuk apa yang dia jawab. Saya macam rasa macam apa dua perkataan tu Rupanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehendak Allah. Bila saya dengar penerangan Ustaz yang ni, saya teringat satu perumpamaan seperti kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dia sama juga macam misalnya macam dengan seorang engineer dengan seorang tukang sapu sampah. Bila tukang sapu sampah tu nampak engineer tu dia potong wire ni, dia potong wire tu, nampak macam dia nak rosakkan ni mesin tu. Tapi sebenarnya hakikatnya dia tengah repair, dia tengah memperbaiki mesin tu. Cuma tukang sapu sampah tu sebenarnya tak tahu apa yang dilakukan. Jadi sama juga seperti kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang Allah rancang tu sebenarnya lebih luas daripada itu, yang kita sendiri tak dapat nak berfikir, tak dapat nak kita fikirkan apa yang sebenarnya Allah SWT rancang untuk kita. Betul. Jadi pasti ada kebaikannya insya-Allah. Betul. Ustaz, jadi insya-Allah ni kira last sekali, yang terakhir, kata-kata akhir untuk Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit nasihat ataupun kata-kata mutiara yang terakhir untuk penonton dan juga pendengar kita insya-Allah pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, kurang daripada seminit, satu perkataan yang mudah-mudahan kalau awak dengar baik-baik akan menjadi kekuatan. InsyaAllah. Kita ni Ustaz, sebagai manusia, pasti akan diuji dengan bermacam-macam perkara. Apa keadaannya pun, seberat mana pun kita diuji, sebesar apa pun masalah kita, mintalah kekuatan dari Allah untuk kita menghadapi. Bila kita rasa dah terlalu sempit Ustaz, tak tertanggung rasanya, percayalah bahawa pertolongan tu dah terlalu dekat. Kerana Allah tak akan menguji seorang hamba lebih daripada kekuatan yang dia ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seberat mana pun, sebesar apa pun, mintalah pertolongan daripada Allah. Kekuatan untuk awak hadap. Sebab apa? Hati mesti besar. Kalau hati kita kuat, semuanya mampu kita buat. Tapi kalau hati kita tak kuat, tak ada benda pun. Badan macam Hulk Hogan pun tak boleh selesai. Jadi bila anda dah terlalu berat, rasa macam dah tak tertanggung, tak ada tempat untuk anda mengadu, percayalah pertolongan tu depan mata je. Menanti untuk landing. InsyaAllah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu saja. Allah tak akan menguji seorang hamba lebih daripada kemampuan dia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Jadi alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Jalaluddin bin Hassan. Bahkan saya sendiri juga dapat manfaat daripada sesi kali ini, dan juga saya berharap ia ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Kita mesti nak kena teruskan orang kata tu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ingat bahawasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rancangkan dalam perancangannya ialah yang terbaik daripada apa yang kita ketahui. Dan ketahuilah, apabila satu bencana yang menimpa kita, itu semua adalah merupakan cabaran yang ada kebaikannya, dan mudah-mudahan apa yang terjadi pada diri kita sekarang ini akan membawa kebaikan pada diri kita pada akan datang nanti, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala keburukan dan juga kejahatan. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Jalaluddin bin Hassan kerana sudi mengikuti kami pada sesi kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada semua penonton dan juga pendengar yang sudi bersama kami daripada awal hingga ke akhir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keselamatan dan juga kemanfaatan dalam apa yang telah kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.